Baik murid-murid, hari ini kita akan lihat tajuk zaman air batu. Apa itu zaman air batu? Zaman air batu ialah zaman di mana air batu menutupi bumi. Waktu tersebut, kawasan bumi ditutup oleh air batu ataupun ais. Bila berlaku? Ianya berlaku dalam tempoh 2.6 juta hingga 3.5 juta tahun dahulu. Dan iklim bumi pada waktu tersebut sangat sejuk. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Kuartimer yang dibahagikan kepada 2 epok, iaitu Pleistosen dan Holosen. Epok Pleistosen, suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu. Manusia pula mula mengetahui cara membuat api. Tanah dataran menjadi lebih luas. Manakala epok Holosen, suhu bumi mula meningkat, air batu mula mencair, paras air laut meningkat. Jadi untuk kita senang ingat, epok Pleistosen ini ialah suhu bumi rendah. Semasa suhu bumi rendah. Manakala epok Holosen ialah semasa suhu bumi mula meningkat. Jadi pada epok Pleistosen ini sudah ada manusia yang mendiami bumi, iaitu pada zaman air batu akhir. Jadi kita lihat pada gambar ini ada beberapa haiwan yang wujud pada epok Pleistosen, antaranya mammoth, sloth dan juga harimau bertaring lengkung. Okey, antara 3 haiwan ini, mammoth ialah antara haiwan yang telah pupus dan sloth, murid-murid dapat lihat zaman sekarang pun masih wujud lagi haiwan yang bernama sloth. Okey, suhu bumi mula meningkat menyebabkan ais batu mencair. Rupa bentuk muka bumi pun berubah akibat pergerakan glasier yang membentuk daratan dan lautan. Apa itu glasier? Kita akan tengok nanti. Sebelum itu, kita lihat perbezaan bentuk muka bumi semasa zaman air batu dan selepas zaman air batu. Jadi ini sebelum ataupun semasa zaman air batu, ini selepas zaman air batu. Kita dapat lihat perbezaan di sini. Semasa zaman air batu, kawasan ini dipenuhi dengan ais. Jadi, semua ini dikira sebagai daratan. Selepas zaman air batu, tiada lagi ais dan dipenuhi dengan air. Ataupun sekarang kita panggil sebagai lautan. Kenapa berlaku seperti ini? Ialah kerana suhu bumi yang semakin meningkat. Okey, kita tengok di sini. Penerangan sebelum kawasan daratan bercantum. Selepas kawasan daratan dilitupi air akibat paras air semakin meningkat. Kawasan rendah ditenggelami air. Kita tengok. Ini semasa zaman air batu, kawasan sini masih luas. Tapi bila selepas zaman air batu, kawasan daratan semakin mengecil kerana kawasan rendah ini telah ditenggelami air akibat air batu yang telah mencair disebabkan oleh suhu bumi yang semakin meningkat. Kesan peningkatan suhu bumi. Berlakunya pergerakan glasier. Glasier ialah timbunan besar ais yang bergerak menuruni cerun dari darat ke laut. Untuk kita senang faham, glasier ini ialah pergerakan ais daripada tempat tinggi yang berada di darat turun ke dalam laut. Apabila suhu bumi semakin meningkat, berlakulah pergerakan glasier kali kedua menyebabkan terbentuknya 7 benua dan 7 lautan. Apa itu 7 benua dan 7 lautan? Di bumi terdapat 7 benua dan juga 7 lautan. Benua ialah kawasan daratan yang sangat luas dan mempunyai banyak negara. Antara 7 benua yang ada di muka bumi, yang pertama ialah benua Amerika Utara. Yang kedua,
benua Amerika Selatan. Yang ketiga, benua Afrika. Yang keempat, benua Eropah. Yang kelima, benua Asia. Yang keenam, benua Australia. Dan yang ketujuh, benua Antartika. Okey murid-murid, di manakah kedudukan Malaysia? Malaysia terletak di benua mana? Baik, kalau kita lihat di peta bumi ini, Malaysia terletak di benua Asia. Okey, kita lihat kepada lautan pula. Lautan ialah kawasan laut yang luas yang terdiri daripada himpunan air masin yang melitupi bumi. Yang berwarna biru ini ialah lautan. Ada beberapa lautan iaitu Lautan Pasifik Selatan, Lautan Atlantik Selatan, Lautan Atlantik Utara, Lautan Arktik, Lautan Hindi, Lautan Pasifik Utara dan satu lagi ialah Lautan Antartika yang terletak di benua Antartika yang tidak ditulis di sini. Baik, cikgu nak tanya awak. Malaysia terletak di antara lautan apa? Kita tengok di sini, Malaysia di tengah-tengah ini terletak di antara Lautan Hindi dan juga Lautan Pasifik Utara. Di dalam tajuk ini juga kita akan lihat pentas Sunda. Apa itu pentas Sunda? Pentas Sunda ialah kawasan yang berwarna kuning di dalam peta ini. Dahulu semasa zaman ais batu, kawasan ini masih wujud dan diberi nama sebagai pentas Sunda. Namun demikian, setelah lama, jadi suhu bumi juga meningkat menyebabkan kecairan ais batu. Apabila ais batu cair, paras air di lautan menjadi semakin tinggi dan ini telah menenggelamkan kawasan pentas Sunda. Disebabkan itu, pada zaman sekarang kita tidak dapat melihat lagi pentas Sunda. Zaman air batu di Malaysia dibuktikan dengan kewujudan pentas Sunda iaitu kawasan daratan yang luas. Pentas Sunda memudahkan manusia dan haiwan bergerak di atasnya. Jadi sebelum ini, apabila wujudnya pentas Sunda, manusia dan juga haiwan boleh bergerak dari kawasan ini ke sini. Contohnya dari Sarawak ke Semenanjung. Itu zaman dahulu, semasa masih wujud pentas Sunda. Peningkatan suhu muka bumi kira-kira 10,000 tahun dahulu menyebabkan pencairan air batu. Maka terbentuklah sungai, laut dan kawasan daratan yang luas. Pencairan air batu yang berterusan menyebabkan aras air laut naik 3 meter lebih tinggi daripada sebelumnya. Akhirnya, pentas Sunda tenggelam sehingga membentuk pulau-pulau yang dinamakan Kepulauan Melayu.